Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, untuk pendidikan Islam tingkatan 1 pada pagi ini kita akan masuk tajuk yang baru iaitu kenali rukun Islam. Okey, rukun Islam. Rukun Islam ni adalah salah satu rukun yang wajib kita ketahui dalam pendidikan Islam sebagai seorang Muslim kan. Okey, rukun Islam lagi satu adalah rukun iman. Rukun Islam ada 5 perkara. Okey, tengok muka surat 51 ini. Tengok yang nasyid ni tentang mari bernasyid. Rukun Islam tiang agama, 5 perkara tonggak utama. Jadi hamba penuh reda mendapat keberkatan hidup di dunia. 2 kalimah syahadah rukun pertama, solat 5 waktu rukun kedua, puasa bulan Ramadan rukun ketiga, membayar zakat rukun keempat dan menunaikan haji di Mekah rukun kelima. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangunkan atas 5 tonggak. Persaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad ialah utusan Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, sebagai seorang Islam kita wajib melakukan kelima-lima perkara dalam rukun Islam ni lah. Jadi tak boleh tinggal salah satu pun kecuali yang menunaikan haji di Mekah. Menunaikan haji yang di Mekah, rukun Islam kelima ni adalah bagi yang mampu dari segi kewangan, mampu dari segi kesihatan dan sebagainya lah. Kalau kita tak mampu, tak wajib bagi kita. Tapi sekiranya kita mampu, adalah wajib bagi kita. Kita perlu menunaikan haji ataupun umrah lah di Mekah. Okey, kemudian kita masuk ke surat 52 iaitu Okey, baca dan fahami. 52-53 yang kata baca dan fahami. Kamu tengok dulu yang muka surat 53 ni yang kotak berwarna biru. Ini adalah pengertian rukun Islam. Okey, rukun Islam ialah perkara asas yang wajib dilakukan oleh orang Islam. Ini adalah perkara wajib dilakukan. Kalau kita Islam, kita kena buat benda ni. Kalau kita membezakan kita Islam dengan muka Islam adalah amalan kita. Amalan kita yang kita buat sehari sebagai seorang Islam kan. Okey, yang pertama sekali kata sini mengucapkan 2 kalimah syahadah iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bermaksud aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Pertama sekali sebagai orang Islam kita kena ucap 2 kalimah syahadah. Sebab itu pentingnya itu kita untuk tahu mengucap 2 kalimah syahadah. Okey. Yang kalau kata orang mu'alaf ataupun orang yang baru, orang agama lain yang baru nak masuk Islam pun kena ucap 2 kalimah syahadah dulu, baru dia dikatakan sebagai seorang Islam. Kalau dia tak boleh mengucap, dia tak mengucap lagi, tak boleh. Dia bukan jadi orang Islam. Dia mengucap baru dia secara rasminya dia adalah orang Islam. Okey, yang kedua solat 5 waktu sehari semalam. Okey, solat 5 waktu bermula dengan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. 2, 4, 4, 3, 4. 5 waktu ni kena complete, kena buat. Membezakan kita orang Islam dan juga orang bukan Islam. Okey, solat 5 waktu. Selepas kita mengucap syahadah, kita kena solat 5 waktu. Solat itu adalah tiang agama. Okey, ketiga berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, puasa ialah perbuatan menahan diri pada perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari disertai dengan niat. Okey, kita kena berpuasa sebagai umat Islam, kita kena berpuasa di bulan Ramadan. Yang wajib adalah bulan Ramadan lah. Yang wajib adalah bulan Ramadan. Yang bulan-bulan lain atau hari lain tu adalah sekadar puasa sunat atau puasa haruslah. Okey. Okey, yang keempat mengeluarkan zakat. Okey, zakat yang perlu dikeluarkan adalah zakat fitrah, zakat yang wajib lah, zakat fitrah, zakat ternakan, zakat pertanian, zakat pendapatan dan lain-lain. Zakat ni bila mana kalau kita sebagai seorang Islam dilahirkan dalam agama Islam, zakat yang wajib kita bayar setiap tahun adalah zakat fitrah lah, ikut yang itu adalah ikut
pembahagian telah ditetapkan. Contohnya kata okay, zakat untuk tahun ni secupak RM7. Jadi kena bayar RM7 satu kepala lah. Setiap orang Islam kena wajib bayar zakat fitrah. Selalunya kalau kata mungkin baik kamu, waris kamu atau penjaga kamu yang bayarkan. Tapi bila mana cukup, kamu dah besar, kamu dah ada pekerjaan, kamu bayarlah sendiri kan. Okey, zakat peternakan, pertanian dan sebagainya tu, zakat pendapatan tu dibayar selepas cukup tempoh setahun. Bila kita terlibat dengan contoh kita ada buat bisnes kan, bisnes peternakan ayam dan sebagainya. Bila kata dah cukup setahun kita jalankan perniagaan tersebut, kita kena bayar zakat. Okey, dan kelima, menunaikan haji di Mekah bagi yang mampu. Kemampuan dari segi kewangan dan kesihatan. Yang ni yang Cikgu katakan tadi. Menunaikan haji di Mekah bagi yang mampu. Kemampuan mesti dari segi kewangan dan kesihatan. Okey, yang masukkan mampu ni adalah cukup. Dia mempunyai kemampuan dari segi kesihatan dan juga kewangan. Cukup untuk dia pergi ke Mekah dan balik, dan juga meninggalkan belanjalah untuk tanggungan dia. Itu segi kewangan. Kesihatan ni kiranya dia bolehlah buat semua amal ibadat yang semasa haji nanti. Tak ada masalah. Okey, itu dikatakan kemampuan dari segi kewangan dan kesihatan. Okey. Kalau kata dia tak sihat, dia nak pergi juga, boleh tapi kena ada penjagalah, kena ada orang yang bersama dia lah kan. Tak kisahlah sama ada mungkin ahli keluarga ke siapa-siapa kan yang kena bersama dengan individu yang sakit tersebut lah, supaya boleh dia lakukan haji kan. Okey, seterusnya. Okey, faedah beramal dengan rukun Islam. Okey, pertama sekali, memiliki keimanan yang sempurna sebagai seorang Muslim, terhindar pada kejahatan dan maksiat, hati menjadi tenang dan khusyuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat ganjaran pahala syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengelakkan diri pada melakukan rasuah, menyuburkan sifat kasih sayang sesama insan, dan juga sihat dan cerdas dari segi jasmani dan rohani. Okey, bila mana kita beramal dengan rukun Islam, kita semayang, kita berpuasa dan sebagainya, kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah lah, melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Rukun Islam juga dapat menjadi benteng kita daripada melakukan perkara maksiat yang Allah tak suka kan. Kiranya rukun Islam ni mencegah kita melakukan kemungkaran lah. Lepas tu bila mana kita melakukan setiap perbuatan dalam rukun Islam, kita dapat pahala yang berlipat kali ganda. Jadi kata mari kita sama-sama merebutlah peluang untuk kita beramal dengan rukun Islam. Okay, sebagai seorang Islam memang wajib kamu buat semua benda ni. Semua benda ni kamu wajib buat, kan? Itu membezakan kita dengan orang kafir, orang bukan Islam. Macam kata orang Cina dengan India, dia tak buat benda semua ni. Dia tak semayang seperti kita. Dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi kita nak bezakan kita dengan mereka, kita buatlah, beramallah dengan rukun Islam. Okey, itu saja penerangan untuk tajuk ni hari ni. Okey, sekarang ni apa yang cikgu nak kamu buat adalah kamu salin nota dahulu sebelum cikgu bagi latihan pada minggu akan datang kan. Okey, nota. Pertama sekali pengertian. Pengertian ni yang kotak warna biru ni, ini adalah pengertian rukun Islam. Okey, kemudian rukun Islam yang ada 5 rukun Islam ni kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah rukun-rukun Islam. Ada 5 rukun Islam. Jadi tulis. Kemudian faedah beramal dengan rukun Islam. Ada 6 perkara, ada 7 perkara. Jadi kamu tulis yang ni. Okey. Untuk hari ni, yang ini saja kamu punya tugasan. Latih buat nota. Nanti akan datang cikgu akan bagi latihan lah. Okey, sekian saja kita punya kelas hari ini. Cikgu sudahi kelas cikgu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.